Permata istimewa, penceria keluarga. Itulah yang sering digambarkan kepada anak istimewa ini, Nadia Izzati Khairsarpan. Namun, dia diuji. Nadia atau lebih mesra dipanggil Yaya disahkan menghidapi leukemia pada awal tahun ini. Kulai, Johor. Tahun 2021 mungkin menjadi tahun yang mencabar buat keluarga ini. Bagi Sharifah Salwa Said Abdullah dan Khairsarpan 49 tahun, keadaan kesihatan anak bongsu daripada tiga beradik ini, Nadia Izzati atau mesra dipanggil Yaya, pasti memberi kebimbangan buat mereka. Walau bagaimanapun, mereka akur dengan ujian ini dan cuba berusaha bagi memberikan yang terbaik buat Yaya. Semoga Yaya diberikan kesembuhan dan menjadi pemangkin semangat buat keluarga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Sabjahan dalam Bersamamu. Lumrah kehidupan memaparkan setiap manusia tidak terlepas daripada sebarang ujian. Namun, kadang-kala ini yang membuatkan kita lebih cekal untuk menghadapinya. Episod minggu ini, kita akan bersama dengan keluarga Puan Sharifah Salwa dan juga Encik Khair yang membesarkan anak sindrom Down berusia 20 tahun. Bagaikan sudah jatuh di timpa tangga apabila pada awal tahun ini anak bongsu daripada tiga orang adik-beradik ini, Nadia Izzati, disahkan menghidap leukemia dan memerlukan kos perubatan yang tinggi. Dan ketika ini kita telah pun bersama dengan Puan Sharifah Salwa dan keluarganya dari Kulai Johor yang telah pun terhubung dalam talian. Assalamualaikum, apa khabar Puan Sharifah Salwa dan juga adik Yaya? Waalaikumsalam. Kami khabar baik. Alhamdulillah. Ceria nampak adik Yaya pada petang ni. Puan Sharifah Salwa, kalau boleh dikongsikan kepada penonton juga tentang keadaan dan juga situasi adik Yaya ketika ini. Okey, memang sebelum kita tahu dia mengidap leukemia ni, dia keluar bintik-bintik darah di bahagian muka dan seluruh badan. Jadi bila kami pergi ke hospital dan ambil darah pada 14 Mac yang lepas, doktor pun dah sahkan dia leukemia dan mengidap di hospital HSA selama 8 hari. Di situ agak terperanjatlah buat kami sebab dia tak pernah sakit. Bagaimana pula dengan keadaan kesihatan adik Yaya daripada mula didiagnos pada Mac sampai sekarang? Adakah keadaan kesihatannya baik ataupun semakin merosot atau bagaimana? Daripada start Mac yang doktor dah maklumkan macam tu, agak merosotlah kesihatan dia dan dia mengalami masalah timbul bisul masa disahkan dia punya darah putih tu 0.0. Selama 2 minggu kat situ yang satu cabaran buat kami sekeluarga dan kami hampir menangislah melihat kesakitan dia tu sebab dia memang tak pernah kami sentuh badan dia dipicit ke apa sebab dia bisul tu terlalu besar. Jadi bila kami picit tu dia dah mula menjerit, dah rasa sakit mama. Jadi kat situ kami sekeluarga dah macam tak tahu nak buat macam mana kan, rasa macam sedihnya apa sebenarnya boleh jadi macam ni keadaan dia. Jadi doktor bagi ubat antibiotik dan dia makan ubat dan sur pun dah mula hilang juga. Jadi yang tinggal hanya sekarang ni keguguran rambut dan dia mula tak selera makan. Puan Sharifah Salwa, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita daripada Mac hingga kini, selain daripada rawatan antibiotik tersebut, apa antara rawatan-rawatan lain yang sedang dijalankan terhadap adik Yaya? Sebab keadaan dia yang tak mampu untuk bertahan dengan ubat bius, doktor tak rasa doktor bagi cadangan yang lain. Doktor kata bagi suntikan kemo sahaja. Dan jika darah putih dia tiada atau tahap yang rendah, doktor akan bagi suntikan darah putih. Diterima suntikan tu 1 hari 2 kali kiri dan kanan.
senyuman adik Yaya juga dapat memberi kekuatan bukan kami yang berada di studio, tetapi kita harapkan juga kepada penonton-penonton lain. Puan Sharifah Salwa, boleh juga kalau dikongsikan dalam tempoh melihat adik Salwa Yaya ketika ini yang tak pernah sakit. Tapi apabila adik Yaya terpaksa menempuhi kesakitan ini, apakah cabaran dan bagaimana cara untuk Puan Sharifah sendiri sekeluarga menjaga kebajikan adik Yaya? Jadi bila melihat pandang pada Yaya yang kuat. Yaya sikit tak menangis, sikit tak kata sakit ke apa. Kami yang sekeluarga ni, baik abang dia, Along, Angah dan suami sendiri pun rasa macam termenung melihat keadaan dia. Kadang-kadang dia kata apa, Mama, Yaya okey. Yaya tak apa-apa, Mama jangan risau. Tapi bila doktor maklumkan, doktor kata insyaAllah Yaya boleh baik, boleh sembuh. Alhamdulillah. Adik Yaya, kakak nampak adik Yaya buat peace. Tunjuk lagi sekali dekat kamera. Dia malu. Puan Sharifah, kalau boleh dikongsikan juga kepada penonton bagaimana sumber pendapatan Puan dan juga suami dalam tempoh pandemik ini? Saya kalau ada yang menempah makanan ke untuk masak yang agak simple-simple tu, saya terimalah bersama dengan suami. Sebab suami saya pun dah berhenti buat Grab. Keadaan pandemik memang tak berani langsung dia nak keluar untuk buat Grab. Ini soalan terakhir kepada Puan Sharifah sendiri. Apa harapan Puan terhadap Yaya sendiri? Semua orang mengharapkan dia sihat. Mengharapkan Yaya sihat 100%. Bila kami bercakap, Yaya pergi hospital sebab nak baik. Jumpa doktor sebab nak baik. Jadi kat situlah memang harapan tinggi sangat untuk dia sembuh daripada penyakit leukemia ni. Walaupun dia akan menggunakan ubat tu sepanjang hidup dia. Itu yang doktor maklumkan pada kami. Begitulah serba sedikit mengenai penderitaan penyakit yang dialami oleh adik Nadia Izzati. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu jemputan bersamamu berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Dalam tempoh melihat adik Yaya ketika ini yang tak pernah sakit, tapi apabila adik Yaya terpaksa menempuhi kesakitan ini, dia bisul tu terlalu besar. Jadi bila kami picit tu, dia dah mula menjerit, dah rasa sakit mama. Jadi kat situ kami sekeluarga dah macam tak tahu nak buat macam mana kan. Kita kembali dalam Bersamamu. Melihat penderitaan orang lain yang membesarkan anak istimewa tidak sama dengan pengalaman mereka yang merasai sendiri. Seterusnya dalam talian kita bersama dengan seorang lagi tetamu jemputan, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz Zarifi? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiza sihat ya? Sihat, Alhamdulillah Ustaz. Harapnya Ustaz dan keluarga juga sihat sekarang ni. Amin. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita dah pun dengar dan lihat kisah Puan Sharifah Salwa dan keluarganya tentang keadaan anak bongsunya, adik Nadia ataupun lebih mesra dipanggil Yaya. Ada tak sebarang yang nak dikongsikan bersama dengan Puan Sharifah Salwa melihat kepada keadaan anak Puan Sharifah ini yang mana Ustaz juga ada pengalaman yang sama membesarkan anak istimewa? Baik, Fiza dan Puan Sharifah dan adik Yaya, saya seronok sekali bila mendengar Puan Sharifah bercerita tadi, dan sebenarnya saya belajar sesuatu daripada Puan Sharifah dan adik Yaya. Kerana saya juga Allah Ta'ala hadiahkan kepada kami sekeluarga anak istimewa Muhammad Anas Amini. Tentu sekali bagi kami ibu bapa yang Allah Ta'ala anugerahkan anak istimewa, memang kita sangat memerlukan kesabaran yang tinggi, dan tentunya lah apabila masyarakat memberikan support, beri semangat kepada kami, cukuplah sekadar eye contact, memberikan mata yang menyokong, Fiza ya. Yeah. Itu sangat penting, kerana bila kita mendapat sokongan daripada orang ramai, masyarakat, jadi inilah sebenarnya semangat yang kami perlukan untuk kita membesarkan anak-anak istimewa. Dan tentunya Fiza, para penonton sekalian, apabila Allah Ta'ala uji kita dengan Allah Ta'ala hadirkan anak istimewa kepada kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita sekeluarga. Allah nak bagi syurga kepada kita
Dan tentunya sepanjang kita mengharungi dugaan, cabaran, cari perawatan, buat fisioterapi dan macam-macam lagi, semua itu Allah Ta'ala akan berikan ganjaran pahala atas nilai sabar kita, Fiza. InsyaAllah. Ustaz, bila cakap tentang ujian ini, kita selalu mendengar orang kata bahawa seseorang manusia itu tidak akan diuji di luar kemampuan mereka. Tetapi apabila melihat keadaan keluarga Puan Sharifah Salwa dan juga penonton yang mungkin mengalami keadaan yang sama, apabila mereka diuji dengan kehadiran anak istimewa dan juga mengalami penyakit-penyakit kronik ini, bagaimana sebenarnya kita harus sabar dan reda menghadapi dugaan ini? Baik, yang pertama Fiza dan para penonton, kita mesti berdamai dengan takdir Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan kepada kita dan tentunya ini yang terbaik bagi kita. Ayat motivasinya dalam Al-Quranul Karim, seperti yang Fiza bacakan tadi, Allah sebut kepada kita, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan membebani kita dengan satu ujian yang kita tak mampu. Maknanya bila Allah Ta'ala hadirkan ujian kepada kita ni, itu tandanya Allah tahu kita mampu untuk menggalas ujian ataupun cabaran tersebut. Pun begitu, para penonton rahmati Allah, bila Allah Ta'ala uji, sahabat-sahabat kita dikurniakan anak istimewa, ditambah pula dengan ujian sakit kronik dan sebagainya, sebenarnya para penonton, Allah Ta'ala tidak menguji orang yang sakit ataupun keluarga itu sahaja. Allah uji kita juga orang yang senang ini. Maknanya kita jiran, tetangga, masyarakat, sejauh mana kita cakna, kita nak bantu, kita nak tolong insan-insan yang memerlukan. Jadi ini juga ujian yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Fiza, ujian dua bentuk, dua cara Allah Ta'ala berikan kepada kita. Satu, ujian dengan ujian yang susah. Cabaran, dugaan, kesempitan, itu satu. Dan ujian yang kedua bentuknya ialah ujian dalam bentuk kesenangan. Jadi dua-dua pihak kita semua sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ustaz, di penghujung segmen ini, kalau ada sebarang kata-kata semangat yang nak dititipkan buat keluarga Puan Sharifah Salwa dan adik Yaya khususnya. Adik Yaya, Ustaz doakan adik Yaya sihat, afiat, sejahtera. Adik Yaya, Ustaz nak tanya, adik Yaya ni cita-cita nak jadi apa ya? Colet. Buat makeup. Tika colet. Makeup. Solid. Makeup solid. Makeup solid. Oh. Nanti boleh makeup kakak Fiza nanti. InsyaAllah. Saya nak menyeru kepada para penonton sekalian, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kelebihan, sudut wang, sudut harta, sudut kesenangan, marilah kita membantu insan-insan di sekeliling kita yang memerlukan, dan mudah-mudahan inilah jalannya kita nak mendapat keberkatan rezeki dalam hidup, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat bermanfaat itu tadi. Dan kami juga di Bersamamu turut sama mendoakan agar Ustaz dan juga keluarga Puan Sharifah Salwa juga akan terus diberi kekuatan untuk menjaga amanah Allah yang cukup istimewa ini. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Fiza. Sama-sama. Baiklah, kami di Bersamamu akan berehat dahulu seketika. Kita kembali selepas ini. Sebenarnya para penonton, Allah Ta'ala tidak menguji orang yang sakit ataupun keluarga itu sahaja. Allah uji kita juga orang yang senang ini. Kembali bersama kami dalam Bersamamu pada petang ini. Dan seperti biasa, setiap minggu tidak lengkap pertemuan kita tanpa kita bersama dengan penaja utama program Bersamamu, iaitu Syarikat Faiza Sendian Berhad. Dan telah pun terhubung dalam talian ketika ini, kita bersama dengan pengasasnya sendiri, iaitu Hajah Umi. Assalamualaikum, apa khabar Umi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, nampak Umi sihat, ceria pada petang ini. Umi, kita dah pun dengarkan kisah responden kita pada minggu ini, iaitu Puan Sharifah Salwa dan juga keluarga Encik Har ini, yang mana anaknya Nadia menghidap leukemia dan juga Encik Har sendiri mengalami masalah asma dan juga kencing manis. Ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Umi, nak bertanya soalan kepada Puan Salwa sendiri? Silakan Umi. Okey, Assalamualaikum. Puan Sharifah, apa khabar? Alhamdulillah baik. Kami
Habis siapa yang bantu menguruskan Yaya? Habis sekeluarga yang menguruskan Yaya, balik ke hospital, semua bersamalah bergilir-gilir dengan kakak dan dengan saya dan suami. Dia dah berapa lama kena Dia leukemia? start kena, Berapa lama? doktor sahkan pada Mac 2021. Oh, baru lagi lah. Baru. Jadi semua tu ujian Allah bagi pada yang tahan ujian ni. Dan Allah Maha Adil ya. Jadi kita kena sabar dan insyaAllah saya doakan mudah-mudahan dia bertambah sihat, dia bertambah baik ya. Ya. Baiklah Umi, melihat kepada situasi keluarga Puan Sharifah Salwa ini sendiri dengan keadaan suami dan juga Yaya sendiri, apa antara bentuk bantuan yang akan disampaikan daripada syarikat Faiza sendiri kepada keluarga ini? Kita biasa syarikat Faiza membantu dengan wang tunai dan barang-barang dapur macam beras, kecap, tepung, gula, rempah, macam-macam. So, itu bukan hanya ada beras saja. Kita ada macam-macam produk. Maknanya kalau dekat dapur orang kita ni tak sah lah kalau tak penuh dengan produk syarikat Faiza. Tapi semua kita ada. Lagi barang kita pun halal dan tayyiban. Macam-macam kita ada kecap manis, kecap asin, besar kecil. Kita ada beras berbagai jenis beras. Beras import, beras tempatan. Kita ada mulut, kita ada beras kesihatan, Taj Mahal untuk kencing manis. Jadi jangan putus asa lah insyaAllah. Bantuan yang kita bagi inilah macam-macam bantuan tu, dan kita tak juga berhenti setakat ini sebab yang lain-lain tu yang masuk bersamamu alhamdulillah TV3 akan follow up. Jadi tiap-tiap orang yang beli produk Faiza ni, oleh sebab kita ada banyak macam-macam produk, alhamdulillah orang menyumbang juga dalam program bersamamu. Terima kasihlah pada Puan Faiza. Okey, alhamdulillah lah, banyak yang saya belajar daripada Puan dan ada ilmu kat situ. InsyaAllah saya akan ingat apa yang Puan cakap. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Umi di atas perkongsian itu tadi dan juga Puan Sharifah Salwa sekeluarga. Kami doakan semoga adik Yaya diberikan kesembuhan. Begitu juga dengan Encik Khair yang mana kita doakan agar diberikan kesembuhan dan sihat sekeluarga insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya. Sama. Sekian sahaja episod bersamamu pada minggu ini. Bagi yang mengalami tekanan kehidupan dalam tempoh pandemik ini, jangan abaikan kesihatan mental anda. Kongsikannya bersama yang tersayang bagi mengurangkan beban fikiran. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada semua penyumbang tabung bersamamu. Terus hulurkan sumbangan buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu minggu ini mendekati 7 keluarga di 4 buah negeri. 1 keluarga di Pantai Timur Negara, keluarga Azizah Haris di Terengganu. Manakala 1 keluarga di negeri Pahang, keluarga Siti Rozimat Said. 5 keluarga di Selatan Negara, 1 keluarga di Selangor, keluarga Sumarno Ramli. 4 keluarga di Ibu Kota Kuala Lumpur, keluarga TV Gopala Krishnan, anak lelaki Krishnan. Keluarga Hermi Abdul Rahim. Keluarga Wan Muhammad Asliza Ibrahim Wan Muhammad. Dan keluarga Rohaya Ahmad. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.